Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 SK KSSR Semakan 2017. Masih lagi dalam tema kemasyarakatan, unit 1 jiran tetangga. Pada kali ini kita ingin membawa tajuk yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ya, dalam standard pembelajaran 5.1.1 huruf Roman 1 kata nama am. Dalam standard kandungan 5.1 kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala dari segi standard pembelajaran 5.1.1 kurungan Roman 1 memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Ya, topik yang kita akan pelajari iaitu kata nama am. Objektif kita yang ingin dicapai pada kali ini, pertama, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks dengan betul. Kedua, membina ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyenaraikan 10 kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Kedua, membina sekurang-kurangnya 8 daripada 10 ayat menggunakan kata nama am yang disenaraikan dengan betul. Jadi murid-murid dah bersedia? Mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 4 Tata Bahasa Kata Nama Am. Kalau sudah bersedia, murid-murid boleh buka muka surat 6. Okey murid-murid, ini ialah aktiviti pertama yang perlu kita lakukan, iaitu membaca dan memahami teks dan gambar. Jadi seperti biasa, memandangkan kita masih belajar dalam PDPR, cikgu akan baca, kamu di rumah perlu merujuk buku teks dan memahami maklumat yang cikgu ingin sampaikan. Murid-murid dah bersedia? Okey, mari kita teruskan dengan pembacaan teks. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Okey, dalam situasi yang pertama ini, ya, ini sebelah kiri cikgu adalah grafik dia, ya. Dapat lihat sepasang warga emas dan 2 orang kanak-kanak iaitu Adif dan Hana. Ya, Adif dan Aina yang pulang dari kebun komuniti lalu terserempak dengan jiran mereka iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Ketika itu, kedua-dua warga emas ini sedang membawa 3 bungkusan besar yang berisi sayur, ikan, ayam dan telur. Jadi apa tindakan Hadif dan Aina ini? Ya, sebagai tanda menghormati orang yang lebih tua dan jiran tetangga, Hadif dan Aina menyapa iaitu menegur dulu Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Dan mereka telah membantu warga emas ini untuk membawa bungkusan tersebut ke rumah, ya, sambil menuntun basikal. Apa maksud menuntun murid-murid? Ya, memimpin, ya, basikal itu. Jadi
Sambil mereka berjalan menuju ke rumah warga emas ini, mereka telah berbual-bual dan bertanya khabar. Sesuai dengan tajuknya, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ya, ingat ya murid-murid, sebagai orang muda, kita perlu menghormati orang yang lebih tua, tak kiralah dia ialah kedua ibu bapa kamu ataupun jiran tetangga. Ya, ini amat penting untuk mengeratkan hubungan kita di antara satu sama lain. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pembacaan situasi yang kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Okay, ini dialog pada situasi yang kedua. Jika lihat pada bahan grafik, ya, lihat pada bahan grafik, kita dapat lihat Aina dan Hadif telah tiba di rumah Makcik Minah dan Pakcik Ismail. Jadi, mereka telah dijamu dengan minuman dan makanan, ya. Di situ Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi membantu mereka dengan membawa bekalan makanan ke rumah. Ya, sebelum pulang, Pakcik Ismail telah menasihati mereka supaya berhati-hati ketika menunggang basikal. Ya, sebagai tanda menghormati, Hadif dan Aina, ya, telah bersalam dengan warga emas dan Aina telah mendapat pelukan kasih sayang daripada Makcik Minah. Ya, inilah yang ciri-ciri murid ataupun ciri-ciri anak yang baik, yang pandai menghormati orang yang lebih tua. Kita mesti beradab dan mengamalkan sikap-sikap sebegini supaya kita lebih disenangi orang lain. Ya, boleh murid-murid jelas dengan maksud cerita situasi 1 dan situasi 2? Kalau jelas, kita teruskan pembelajaran kita seterusnya. Okey, ya, sebab pada kali ini dalam objektif tadi kita perlu, ya, membina ayat daripada kata nama am dan mengenal pasti kata nama am yang terdapat dalam teks. Terlebih dahulu, cikgu akan terangkan dia apa kata nama am. Kata nama am ialah kata nama yang menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan. Ya, ingat ya murid-murid, yang bernyawa seperti orang, haiwan. Okey, yang kedua, menjelaskan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, kata nama am juga merujuk benda atau perkara yang bersifat umum. Ya. Jadi kita cuba kamu lihat grafik, ya, peta iting yang di atas ini, peta iting. Ya, peta iting di sini cikgu dah letakkan sini kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Ya, kata nama am hidup, kata nama am hidup manusia. Kata nama am hidup bukan manusia. Ya, manakala kata nama am tak hidup, kata nama am tak hidup institusi, kata nama am tak hidup bukan institusi. Ya, mari kita lihat contohnya satu persatu. Okey, kata nama am hidup, ya, yang ada nyawa tadi. Siapa? Raja, pengetua, anak, rakyat, guru, polis, jururawat, ya, abang, kakak, nenek, ya, itu adalah kata nama am hidup manusia, ya. Yang kedua, kata nama am hidup bukan manusia. Ya. Contoh, burung, pokok, ikan, bidadari, bunga. Ya. Kata nama am hidup, tapi dia bukan manusia. Ya, bukan manusia. Okey, ya, seterusnya kata nama am tak hidup institusi. Apakah maksud institusi itu, ya murid-murid? Institusi ialah badan yang melaksanakan tugas yang bersifat
am. Ya. Badan yang melaksanakan tugas yang bersifat am. Apa contoh dia? Sekolah, universiti, lembaga, persatuan, hospital. Ya, banyak lagi ya murid-murid yang boleh kamu cari dan rujuk di buku tata bahasa. Okey, yang kedua, kata nama am tak hidup bukan institusi. Ya, bukan institusi. Ya, ini ada kata nama am tak hidup bukan institusi yang berbentuk konkret. Ya, ada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak yang berbilang. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Ya, banyak ya di sini. Jadi bawah kata nama am tak hidup bukan institusi ni ya. Cikgu hanya bagi contoh. Mahkota, rumah, sungai, janji, senyuman, ruh. Ya, ini antara contoh-contoh kata nama am ya, pembahagian kata nama am. Jadi murid-murid, mari kita teruskan ya dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Ya, kita dah baca, kita dah memahami teks, jadi kita perlu cari kata nama am ya. Cikgu dah jelaskan apa itu kata nama am. Jadi dalam teks ini mengandungi kata nama am yang perlu kita cari dan senaraikan. Mari kita lihat apakah kata nama am yang pertama. Okey, jiran ya. Jiran, kata nama am manusia. Jiran, jiran ialah orang. Ya, jadi merujuk pada kata nama am manusia. Yang kedua, sayur. Ya, ketiga, ikan. Keempat, ayam. Kelima, telur. Ya, ini berdasarkan teks. Mari kita lihat ya di grafik situasi yang pertama. Ya, apa kata nama amnya? Rumah. Ya, rumah. Motosikal, kereta. Ya, basikal. Ya, basikal. Kasut. Ya. Mari kita lihat kata nama am yang perlu kita senaraikan dalam perenggan yang kedua, situasi pertama. Pertamanya iaitu basikal. Ya, basikal. Kedua, rumah. Ya. Ketiga, topi. Keempat, pasir. Kelima, dompet. Ya, itu pada situasi yang pertama, perenggan yang kedua. Kita lihat pula situasi yang kedua, perenggan yang pertama. Rumah, minuman. Bagaimana pula dengan bahan grafik dia? Okey, television. Ya, di atas meja itu ada tertera meja, gelas, pinggan. Itu ialah kata nama am. Sofa atau kerusi. Ya. Ini dalam perenggan pertama, situasi 2. Mari kita lihat situasi kedua, perenggan yang kedua. Makanan. Ya, makanan. Okey. Bingkai. Okey, bingkai ya. Okey, jadi mungkin murid-murid dapat lihat ataupun ada kata nama am lain yang murid-murid jumpa dan murid-murid boleh senaraikan dan bertanya pada guru ya, guru masing-masing. Okey, jadi kita dah bulatkan perkataan yang mengandungi kata nama am, kemudian kita perlu senaraikan 10 kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Jadi di sini cikgu dah senaraikan ya. Apa yang kita dah bulatkan tadi, kita senaraikan ya, senaraikan. Jiran, ayah, ibu, ikan, ayam, sayur, telur, kasut, rumah, kereta, gelas, pasir, kerusi, meja, jak, basikal. Okey, ini antara kata nama am yang terdapat dalam teks dan kita dah capai objektif kita pertama, iaitu menyenaraikan 10 kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Jadi aktiviti ya, objektif kita yang kedua membina ayat menggunakan kata nama am. Ya, membina ayat menggunakan kata nama am. Di sini cikgu bantu kamu dengan membina 5 ayat. Ya, jadi 5 lagi kamu perlu
Ya, bina sendiri menggunakan kata nama am yang telah kita senarai dan bincangkan tadi. Ya. Tulis di dalam buku tulis kamu dan kamu boleh minta guru kamu untuk menyemak sama ada kamu membina ayat dengan betul dan sebaliknya. Okey, mari kita baca ya ayat yang telah cikgu bina ini bersama-sama. Ibu berulang-alik ke tempat kerjanya menaiki sebuah kereta. Jadi kata nama am di sini ibu kereta. Kedua, setiap hari Hadif menunggang basikal ke sekolah. Ya, di sini kata nama amnya basikal. Ya, ini merujuk kata nama am yang terdapat dalam dialog dan gambar. Tiga, rumah kediaman Puan Zalina sangat mewah. Jadi kata nama am yang kita guna ialah rumah. Keempat, pada hujung minggu, kakak membasuh kasut sekolahnya. Ya. Kata nama am di sini kakak, kasut. Kelima, ikan yang dibeli oleh nenek di pasar tadi sangat segar. Ya, ikan yang ada dalam dialog tadi dan teks tadi kita ada jumpa ataupun menemui kata nama am ikan. Ini ialah tambahan itu nenek ya, dan pasar ya. Ia juga merupakan kata nama am. Jadi cikgu dah bantu kamu dengan membina 5 kata nama am yang merujuk pada kata nama am dikongsikan yang disenaraikan. Jadi cikgu harap kamu perlu membina 5 lagi kata nama am dan kamu boleh menulisnya di dalam buku tulis dan merujuk kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Jadi murid-murid, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini dan pengajaran dan pembelajaran ya. Nilai murni yang kita dapat daripada pengajaran dan pengajaran kita pada hari ini ialah sikap bantu-pembantu. Tak ada warga emas ataupun orang yang lebih tua. Ya, sentiasa mengamalkan sifat-sifat yang baik sesama masyarakat. Ya, itu nilai yang kita dapat daripada tajuk kita pada hari ini. Okeylah murid-murid, cikgu ada sertakan di sini latihan Google Form seperti biasa berkaitan dengan tajuk kata nama am ya. Jadi murid-murid boleh scan QR code ini ataupun pergi di bahagian description di bawah video cikgu, klik link Google Form, isi maklumat dan jawab soalan-soalan yang cikgu berikan. InsyaAllah sebarang pertanyaan murid-murid boleh kongsikan di bahagian komen dan cikgu akan memberikan jawapan sekiranya berkesempatan. Ya, jadi murid-murid boleh bertanya tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini dapat memahamkan murid-murid tentang kata nama am. Ya. Semoga kita berjumpa di lain video, di lain waktu. Anda belajar, anda hebat. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.